Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua alim harap semua berada dalam keadaan sihat, ceria, cerdas. Dan yang paling penting sekali, korang jaga SOP. Sebab kita kena nak sihat. Betul. So, kes pun dah makin meningkat. So, tolong jaga SOP. Jangan banyak sangat main kat luar. Duduk rumah je. Kita main game je. Okay. So hari ni Muallim nak pesan kat korang. Sebelum ni mungkin kita beranggapan bahawa kita tahun 3. Tapi Muallim nak minta kita ubah mindset kita. Tahun ni saya tahun 4. Saya dah besar. Saya tahun 4. So bila tahun 4, korang dah kena tahu pelajaran yang korang belajar dah makin susah, dah makin berat. Dan juga latihan dah makin susah. Tugasan dah makin banyak. Tolong ubah mindset tu. Saya dah berada pada tahun keempat. Pada tahun 4. So hari ni Muallim ajar Jawi. So bagi pelajar yang baru, so tak tahu nama Muallim. Okay, Muallim tak nak panjang sangat pasal biodata Muallim. Panggil Muallim Mirzan je. Dah cukup Muallim Mirzan. So Muallim akan ajar Jawi tahun 4. Okay, so hari ni kita akan belajar kedudukan huruf Hamzah. Okay, Muallim nak bagi tahu kedudukan huruf Hamzah ni nampak simple. Kedudukan huruf Hamzah je pun. Tapi kita nak belajar, kita nak habis topik ni berapa minggu? 5 hingga 6 minggu. Sebulan lebih. So tolong bagi perhatian. Nampak simple tapi terlalu mencabar. Terlalu susah untuk topik ni. Kedudukan huruf Hamzah. Banyak benda yang kita kena tahu. Kita kena ingat. So tolong ambil perhatian. Okey, bila Muallim sebut pasal kedudukan huruf Hamzah, mindset korang kena ingat. Kedudukan huruf Hamzah ni ada 5 kedudukan huruf Hamzah. Yang pertama, cuba tengok yang pertama. Mana mouse? Okey, yang pertama Hamzah berada di atas alif. Hamzah berada di atas alif, itu yang pertama. Yang kedua, huruf Hamzah berada di bawah alif. Dan yang ketiga, huruf Hamzah berada di 3 suku. Yang berada di sini 3 suku. Panggil apa? 1/4 suku. 1/4. Okey, seterusnya huruf Hamzah sejajar. Maksudnya huruf alif. Okey, dia huruf alif kat sini, huruf Hamzah dia sejajar macam ni. Betul tak? Tepat tak? Okey. Sejajar. Alif, Hamzah sejajar. Dan seterusnya huruf Hamzah yang ada rumah. Huruf Hamzah dia ada rumah macam ya. Macam ni. Lepas tu Hamzah. Muallim tak boleh nak buat isyarat tangan. Okey, nanti kita akan tengok macam mana. Okey, untuk hari ni Muallim nak ajar satu je unit. Hamzah berada di atas. Okey, Hamzah berada di atas. Okey, kita masuk dululah topik tu. Jom kita masuk topik yang kita nak belajar hari ni. Okey, yang pertama kalinya huruf Hamzah di atas huruf alif. Nampak simple tapi susah. Tapi kita jangan nak anggap terlalu susah. Benda boleh belajar. Kita tak boleh ada mindset susah aku tak nak buat. Tak boleh. Kita kena ada mindset yang kita kena berani hadap. So korang kena hadap lah. Huruf Hamzah di atas huruf alif. Huruf Hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Okey, Muallim ulang balik. Huruf Hamzah diletakkan di atas huruf alif
pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Okey, faham ke? Tak faham kan? Betul. Okey, tak faham tak apa, jangan risau. Muallim akan try untuk korang faham. Okey. Kata dasar. Dia kata kata dasar. Kata dasar contoh dia, kata dasar yang ada alif, yang bermula dengan alif. Contohnya, asuh, ulas, istana. Okey, ini kata dasar. Asuh, ulas, istana. Okey, kata dasar yang bermula dengan alif. Apabila dia apa panggil apa, bertemu dengan imbuhan awalan, imbuhan yang awal, imbuhan awalan, contohnya di, se dan ke. Contohnya diasuh. So kita akan letak huruf hamzah. Asal tak ada hamzah, tapi bila ada imbuhan, okey, dia dah jadi, kita kena letak huruf hamzah. Asal tak ada hamzah, tapi bila ada imbuhan, kita kena letak huruf hamzah. Contohnya kami diasuh. Kat sini kita akan letak hamzah dekat atas alif ni. Tapi syarat dia kata dasar huruf alif. Bermula dengan huruf alif. Kami diasuh berakhlak mulia oleh kedua ibu bapa kami. Okay, itu yang pertama. So, untuk contoh yang kedua, seulas. Asalnya ulas. Ulas eja macam mana? Alif, waw, u, lam, sin, las, ulas. So, apabila dia bertemu, dia bergabung dengan sin, seulas, kita kena letak hamzah dekat atas dia. Contoh, Zaki makan seulas. Cuba tengok ni, seulas. So, kita akan letak huruf hamzah dekat atas alif. Seulas nangka sambil menonton televisyen. Dan seterusnya. Istana. Istana. Ke istana. Asal istana kita tak letak hamzah. Ejaan istana bermula dengan alif, betul. Kita tak letak hamzah. Tapi kalau ada kaf, kita akan letak hamzah. Kita wajib letak hamzah. Sultan berangkat ke istana. Istana. Kita kena letak hamzah selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Itu dia. Okey. Tak apa, nanti kita buat latihan, insya-Allah kita akan makin faham lah. Okey, huruf hamzah di atas huruf alif. Fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai pembeza maksud. Okey, yang kedua pula. Sebab apa kita kena letak hamzah? Sebab apa? Sebab dibagi tahu kat sini, hamzah ini adalah hamzah pembeza di antara dua maksud perkataan. Contoh, imbuhan dal, di, imbuhan se, imbuhan ke. Kata dasar dia arah, aliran, awan, bermula dengan alif. Okey, huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Cuba tengok ni. Diarah. Kalau tak ada hamzah, dia jadi darah. Diarah, tak ada hamzah, dia akan jadi darah. Seterusnya, se. Betul lah se. Se. Ini aliran. Okey, kalau kita letak hamzah, sealiran. Kalau kita tak letak hamzah, saliran. Apa tu? So kita kena letak hamzah. Hamzah ni fungsi dia sebagai apa? Pembeza di antara dua jenis perkataan. Okey, seterusnya, ke. Awan. Awan. Yang pertama kita letak hamzah. Ke awan. Ke awan. Kita pergi ke awan.
Ini kalau tak letak hamzah jadi kawan. Dia beza maksud dia. Okey, cuba kita baca kat bawah. Jika huruf hamzah tidak diletakkan di atas alif, bunyi dan maksud perkataan itu akan berbeza maksud. Maksud dia kalau tak letak hamzah, maksud dia berbeza. Maksud dia berbeza. Satu lagi, bunyi dia pun berbeza. Maksud dan bunyi berbeza. So, kena letak hamzah. Okey, yang ketiga, fungsi yang ketiga pula. Bagi perkataan yang berawalan bunyi I dan I taling atau bunyi U dan O, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey. Indah. Indah. Seindah. Maksud dia kat sini, apabila perkataan bunyi dia I ataupun I taling ataupun bunyi U ataupun O, kedudukan hamzah tetap letak dekat atas, tetap letak dekat atas alif. Apabila diterima ni lah imbuhan lah. Contohnya indah, seindah. Italing pula, contoh bagi italing. Elak, dia bermula pada alif betul. Dielak. Utas, ulas, seulas. O pula, O bermula pada O alif waw betul. Uolah, diolah. Ni muallim lupa letak waw. Diolah. Sekejap diolah. Okey, itu dia. Itu adalah fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga, huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, yang keempat pula. Yang keempat, yang terakhir. Okey, cuba baca yang tengah. Bagi kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I atau U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey, maksud dia kat sini, pinjaman bahasa Arab. Pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif, dan dengan vokal I, U. I ni contohnya iman, U ni contohnya usul. Perkataan contoh perkataan I atau U, kedudukan hamzah di atas huruf alif. Okey, contohnya usul. Eja usul, USUL, usul. Diusulkan. So, kita akan letak hamzah. Ikhlas. Ikhlas I betul. Seikhlas. Sin alif hamzah. Iman. Keimanan. Kaf alif letak hamzah, keimanan. Macam tu. Boleh kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif. Dan huruf alif tu merangkumi I dan U. Okey, itu saja daripada muallim. Ada lagi Tak ada dah. Okey, tak ada dah. Itu saja daripada muallim. So, untuk latihan boleh buat unit 1. Okey, buka buku ni semua. Buka buku latihan semua. Okey, kita akan buat muka surat yang pertama. Yang pertama, tandakan right pada jawapan yang betul. Tandakan right. Soalan yang muka surat yang pertama. Muka surat yang kedua, jawikan perkataan ni. Muka surat yang kedua dan muka surat yang ketiga pun jawikan perkataan. Seutas keimanan dan itulah.
Muka surat 1, muka surat 2 dan muka surat yang ketiga. Itu saja daripada muallim. Assalamualaikum